Hai, nama saya Amar, dan selamat kembali ke channel saya. Hari ini, saya nak bawakan perkembangan terkini yang dinanti-nantikan ramai, yaitu mengenai case inquest adik Zara. Ramai yang bertanya dan mengikuti rapat case ini. Jadi kita sama-sama lihat apa yang berlaku. Untuk makluman semua, proceeding inquest ini telah pun memasuki hari ke-33. Tanpa membuang masa lagi, mari kita ikuti dengan lebih lanjut butiran dan perkembangan sepanjang proceeding hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya untuk tidak terlepas sebarang update penting. Hari ke-33 proceeding inquest kematian Zara Khairina Mahathir diteruskan dengan keterangan saksi kanak-kanak ke-29 dan ke-30 di Mahkamah Coroner. Saksi pertama, rakan sebilik dan sekelas arwah menceritakan Zara berada dalam keadaan tertekan dan menangis pada malam kejadian sambil menjerit menafikan tuduhan mencuri barang di asrama. Saksi mengakui wujud ejekan namun tidak pernah melihat buli fizikal. Sementara itu, saksi kedua, seorang pelajar senior, menafikan terlibat dalam sebarang buli terhadap Zara. Prosiding bersambung hari ini dengan keterangan saksi kanak-kanak baharu. Ringkasan untuk Tipolon ke-37, saksi kanak-kanak ke-28. Saksi adalah pelajar senior yang tinggal di bilik dom berlainan dari Zara. Bilik dom saksi juga berbeza jauh dari blok dan dom Zara, dan saksi kenali Zara sebagai pelajar junior sahaja. Dia merupakan seorang ahli kumpulan pelajar Circle 19, tapi dia tidak mempunyai sebarang konflik dengan Zara. Saksi menggambarkan Zara sebagai pelajar yang periang, sopan dan menghormati senior. Dia juga tidak pernah melihat Zara murung, marah atau mempunyai masalah dengan pelajar lain. Saksi pernah bercakap dengan Zara dan dia ingat satu insiden di mana dia menyampaikan pesanan daripada seorang kawan Zara yang bersekolah di tempat lain yang menghubungi saksi melalui aplikasi TikTok. Menurut saksi, kawan Zara ini meminta saksi untuk memberitahu Zara dan juga menasihati para pelajar tingkatan 1, 2, 3 untuk berhenti menyindir Zara. Saksi tidak ingat perbualan tersebut gila dan dia tidak menyebutkan nama pelajar yang terlibat. Tapi menurut saksi, bila dia bercakap dengan Zara tentang perkara ini, Zara hanya menjawab tidak tahu. Saksi kata dia pernah dengar cerita daripada kawan-kawan pelajar senior mengenai Zara terlibat dengan kes kecurian atau isu kehilangan wang. Dia tidak pernah melihat sendiri Zara didapati secara laku. Pada hari 16 Julai 2025, lebih kurang jam 11.15 pagi, saksi bersama beberapa pelajar orang senior dan junior berkumpul di surau bersama beberapa guru, yaitu Cikgu Yuslina, Cikgu Fatima, Cikgu Dayang Azira dan Cikgu Gloria. Pada ketika itu, saksi mendengar dan ada beberapa pelajar beritahu kepada cikgu bahawa Zara menulis dan menyimpan buku diary. Tapi bila cikgu meminta para pelajar untuk mencari buku tersebut, tidak ada pelajar yang berani menawarkan diri. Melihat keadaan tersebut, saksi menawarkan diri. Dia volunteer untuk membantu mencari buku diary milik Zara. Lepas itu, saksi bersama Cikgu Gloria pergi ke blok dom Zara. Saksi naik sendirian ke dom Zara, sementara cikgu menunggu di bawah. Apabila di dalam bilik dom Zara, saksi cuba membuka beberapa almari para pelajar dan dapati semua almari berkunci kecuali satu almari dan milik Zara. Dia buka almari tersebut dan dapati ada baju bergantung yang ada tanda nama Zara. Dia melihat dalam almari tersebut ada satu beg sekolah warna hitam. Dalam poket besar beg tersebut, saksi menjumpai dua buah buku diary. Satu buku hijau bertulis Love and Peace dan satu lagi buku berwarna ungu bertulis Simple Style. Saksi kata ketika itu dia seorang saja dalam bilik dom Zara. Dia mengaku pernah ada sempat membelek kedua-dua buku tetapi tidak membaca dengan teliti. Dia terus turun bawah dan bergerak balik ke surau bersama Cikgu Gloria. Apabila di surau, saksi menyerahkan buku-buku tersebut kepada Cikgu Yuslina. Dia kata dia nampak Cikgu Yuslina membaca sebahagian kandungan buku tersebut di hadapan pelajar lain dan menyimpan buku tersebut. Saksi kata dia tidak tahu apa tujuan sebenar mereka diminta cari diary tersebut dan dia tidak tahu apa sama ada Zara tulis barang nota khusus dalamnya. Dia sendiri tidak nampak apa-apa pada malam kejadian 12 Julai
2025. Dia cuma terbangun pada 16 Julai jam 4.50 pagi. Siap sekolah. Prosiding hari ke-33 inkues kematian Allahyarham Zara Khairina Mahathir di Mahkamah Khas Coroner Kota Kinabalu pada Khamis menyaksikan keterangan dua saksi kanak-kanak termasuk saksi kanak-kanak ke-29 yang merupakan rakan seasramanya. Dalam keterangannya, saksi mendedahkan pernah membawa Zara ke sebuah bilik dom lain pada malam 15 Julai. Jelas saksi dia bersama ahli dom lain merancang untuk melakukan spot check terhadap barangan Zara susulan kehilangan beberapa barang di asrama. Saksi kata dia membawa Zara ke sebuah bilik dom. Saksi kata dia bawa Zara untuk berjumpa seorang kawan Zara di bilik tersebut kerana saksi dan beberapa ahli dom Zara ingin membuat spot check atas almari dan barang Zara. Pada mulanya mereka pergi dom tu dan Zara cuma cerita sekejap dengan pelajar junior dan gerak balik ke dom. Tapi saksi terus meminta pelajar junior untuk bawa Zara cerita lama lagi sebab mereka mau buat spot check tanpa pengetahuan Zara. Sewaktu mereka pergi ke dom tersebut, balik ke dom tersebut, saksi mendengar suara pelajar senior memanggil Zara. "Oh, sini kau Zara," untuk masuk ke bilik dom sebelah lain lagi. Dan saksi nampak Zara masuk ke bilik dom tersebut, jadi saksi balik ke dom mereka. Di situ saksi kata dia memberitahu pelajar senior, minta izin beritahu, dan dia bertindak, dia mengajak beberapa pelajar lain untuk melakukan spot check ke atas loker dan beg Zara. Saksi berkata dia ada menemui dua pin bendera di dalam poket seluar Zara masing-masing milik seorang pelajar senior dan seorang pelajar junior sebelum diserahkan kepada mereka. Menurut saksi, ada satu lagi insiden di hujung Mei 2025 di mana dia nampak tiga orang pelajar junior termasuk Zara dan seorang pelajar junior lain yang bicara tadi. Mereka dikatakan menyindir para pelajar junior termasuk adik saksi. Malam hari yang sama, saksi pergi jumpa dengan tiga-tiga pelajar junior tersebut untuk tanya adakah mereka mempunyai masalah dengan adiknya. Mereka cuma diam dan menegaskan jangan lagi ganggu atau menyentuh adiknya. Saksi kata tidak ada kekerasan yang berlaku. Dan saksi kata itulah kali pertama dan kali terakhir dia berjumpa dengan Zara. Selain malam itu, dia kata dia tidak pernah berbual atau berhubung secara peribadi dengan Zara. Pada malam kejadian, 15 Julai, saksi berada di dom sendiri dan tidur sekitar jam 11 sebelum bermalam di dom rakan lain. Dia tidak pernah terlibat dalam kesalahan serius disiplin. Selain itu, saksi kanak-kanak ke-29 turut memberitahu mahkamah dia melihat arwah dalam keadaan tertekan dan menangis selepas ditanya berhubung kehilangan barang, namun tiada siapa yang berani menenangkannya pada ketika itu. Prosiding inkues akan bersambung semula esok.